منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab ilmu dan zikir terkesan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke 56. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qada Allahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun ala safwanin fa idza fuzzi'a an qulubihim qalu maza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Rawahu Bukhari. Bab qaulullahi ta'ala. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu perintah di langit, maka para malaikat menggeletar dan mengibas-ngibaskan sayap kerana takut dan gerun terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Para malaikat mendengar firman Allah itu seumpama suara hentakan rantai ke batu yang licin. Apabila ketakutan itu dihilangkan daripada hati para malaikat, maka mereka akan bertanya antara satu sama lain, apakah perintah Tuhan kamu? Mereka akan menjawab, dia memerintahkan perkara yang benar dan sememangnya dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk terkesan dengan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-56, hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni nama yang biasa kita dengar, banyak kali kita sebut nama dia. Dan Abu Hurairah ni merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dia meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis. 5,374 hadis yang paling banyak sahabat. Dia yang pertama paling banyak. Bawah dia ada Abdullah bin Umar. Itu yang kedua lah. Lepas Abdullah bin Umar, yang ketiga ada Anas bin Malik. Abdullah bin Umar ni 2,000 je, 2,000 lebih. Anas bin Malik pun 2,000 lebih, yang ketiga. Yang keempat ada nama Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Dia pun 2,000 lebih aja. Yang kelima Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas 1,000 lebih aja. Yang keenam Jabir. Jabir yang kita ceritakan semalam. Yang keenam. Dan yang ketujuh ialah Abu Sa'id Al-Khudri. Pun 1,000 lebih juga. Itu sahabat-sahabat yang utama dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kisah yang menarik tentang Abu Hurairah ni kita dah ceritakan. Antara yang lain kita boleh sebut satu ketika Abu Hurairah ni pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan dia tanggungjawab untuk menjaga khazinah zakat di Madinah. Jadi jaga Baitul Mal lah. Jaga Baitul Mal. Duduk jaga malam-malam, duduk bila orang bagi zakat, buah tamar banyak, dia jadi jaga kat situ. Ada satu waktu ketika tu, pada waktu malam datang pencuri, perompak. Datang, dia nak merompak, nak mencuri tamar, khazinah zakat tu. Dapat, Abu Hurairah dia dapat tangkap. Tapi perompak ni, dia katalah, aku susah lah semua tu gini, keluarga. Abu Hurairah kesian, lepaskan. Besok dia ngadu dengan Nabi, cerita malam tadi ada datang nak mencuri apa nama ni, zakat. Nabi kata
jaga-jaga, malam besok dia datang lagi kata. Malam yang kedua datang lagi. Datang lagi kemudian Abu Hurairah dapat tangkap lagi. Abu Hurairah pun duk marah, dia sendiri pun ceritalah. Merayu. Lepas tu dia kata dia takkan mencuri lagi. Dia kata kan, hari kedua dia janji akan mencuri. Kemudian Abu Hurairah kesian lepaskan. Besoknya dia ngadu dengan Nabi lagi Abu Hurairah. Nabi kata jaga-jaga. Malam besok dia datang lagi kata kan. Nabi pesan. Abu Hurairah pun tunggu. Malam yang ketiga datang lagi dia. Datang tengok orang mencuri, Abu Hurairah dapat tangkap lagi. Dapat tangkap. Kali ini Abu Hurairah dia tak nak lepas dia kata. Aku nak bawa jumpa Nabi SAW. Tapi dia merayu dan dia ajarkan apa pada Abu Hurairah baca surah, baca ayat kursi. Kalau baca ayat kursi itu makhluk-makhluk seperti dia ni tak dapatlah nak pergi mencuri, nak buat jahat, nak merompak dan sebagainya. Jadi Abu Hurairah ni sifat dia rajin belajar, nakkan satu ilmu tu kan. Tengok dia seronok sangat dengan maklumat tu, jadi dia lepaskan. Besok je jumpa dengan Nabi. Nabi kata dia tu adalah syaitan, jenis syaitan jin yang jadi toyol. Jadi zaman Nabi ni kalau kita panggil toyol, dia dah rupanya zaman Nabi ni toyol. Dan Nabi kata dia tu jahat, tapi apa yang dicakap tu betul. Apa yang diajarkan ayat kursi. Jadi tuan-tuan nak tidur malam tu rajin-rajinlah baca ayat kursi pendinding diri kita, rumah dan sebagainya. Banyaklah kelebihan yang ada pada kisah-kisah tentang Abu Hurairah ni. Dia rapat dengan Nabi. Dia meninggal di umur lebih kurang dalam 77 tahun lah. Dia masuk Islam pun lewat duduk dengan Nabi hanya 4 tahun ni. So dalam hadis ini dia mengatakan bahawa satu ketika Nabi SAW menyebutkan apabila Allah telah menetapkan sesuatu hukum, idza qadallahu al-amra fis sama, bila Allah Taala dah tetapkan satu hukum dekat langit, nak turunkan wahyu ni kepada Nabi SAW. Jadi darabatil malaikah ajnihatiha. Malaikat-malaikat ni bila Allah turunkan wahyu daripada langit, malaikat pun diambil kepak dia akan kibas-kibaskan ke kepak dia. Itu tanda wahyu itu diturunkan kepada para malaikat. Kemudian khud'anan liqaulihi, dia rasa takut, gerun dengan satu benda yang berat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annahu silsilatun ala Safwan, yang mana dia punya bunyi dia seperti hentakan rantai pada batu yang licin. Ada batu, kita ambil rantai, kita pukul atas batu tu, zrrr, kan? Macam itulah, zrrr. Kalau macam kepak gitu, itu bunyi wahyu turun. Bunyi wahyu turun. Begitu. Kemudian faiza fuzi'an qulubihim, kata Nabi SAW, apabila jadi malaikat ni rasa gerun takut apabila fuzi'an qulubihim, dicabut rasa takut pada hati mereka, dah tenang, malaikat tu rasa tenang. Qalu, malaikat ni akan bertanya di antara mereka, saling bertanya apa yang Allah SWT tu turunkan. Malaikat tanya, maka malaikat tu menjawab, qalu al-haqqa wa huwal aliyul kabir, kebenaran, benda yang benar, dan Tuhan itu ialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi kita baca hadis ni di bawah tajuk terkesan dengan ayat Al-Quran. Para malaikat bila wahyu tu turunkan sampai gitu, kadang-kadang dia takut dia. Tapi kita pada hari ni kita dengar ayat Quran, dengar banyak-banyak, kita ngantuk, nak tidur beza kita kan. Malaikat banyak ayat Quran Allah Ta'ala sebut, apabila disebutkan ayat Quran itu, wajilat qulubuhum, hati itu akan menjadi gementar, akan menjadi risau, takut dengan firman-firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita bila kita dengar tak masuk dalam tajuk ni, terkesan dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis, kita dengar relax, dia tak ada apa-apa kan, relax, ngantuk, begitu. Lagi banyak baca lagi kita nak lagi tak tahan. Jadi bezalah kita dengan malaikat, jauh dengan para sahabat pun kita jauh. Jadi bila kita dengar hadis-hadis begini, kita mohonlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah memberikan kepada kita kefahaman tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan juga dalam diri kita ni ada rasa gementar,
Itu kita kena minta. Kadang-kadang bila kita dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi ni, kita tak berasa apa-apa, relax, okey, dengar, alah benda baik. Dah selalu kita dengar kan, dengar, okey. Relax, biasa dengar balik, dengar balik. Tak ada dalam kita rasa gementar. Tak, tidakkah kita terfikir bagaimana sahabat, malaikat pun rasa takut gementar. Kenapa perasaan tu tak ada dalam hati kita, kan? Jadi kita kena doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah hati aku ni ada sebagaimana hati para sahabat bila dengar tu ada gementar, rasa takut nak taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita fahami hadis ni, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an